Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua anak merisa pada pagi ini. Semoga ceria-ceria selalu dan boleh bangun awal lah. Okey, seperti biasa ya, kita tidak mempunyai masa yang panjang ya. Kita masih meneruskan pengajian sains kita di bawah tajuk sebatian karbon, dan pada hari ini kita akan melihat menganalisa kelapa sawit serta kepentingannya kepada pembangunan negara. Jadi apa yang kamu akan pelajari pada hari ini? Yang pertama ialah memerihalkan struktur buah kelapa sawit kan. Mungkin ada di antara kamu yang tak pernah lihat buah kelapa sawit. Mungkin lah. Dia luaran mungkin pernah tengok, tapi isi dalamnya kan bagaimana mungkin tak pernah tengok. Okey, kemudian memerihalkan proses pengeksrakan. So buah kelapa sawit tu nak proses dia bagaimana untuk mendapatkan minyak dan apa lagi yang kita boleh dapat daripada buah kelapa sawit kan. Kemudian kita nak melihatlah kegunaan minyak kelapa sawit. Okey, cuba lihat gambar ni kan. Okey, pokok dia mungkin kamu biasa nampak ni. Rendah pun dah keluar buah kan, warna merah kan. So pada setiap satu tandan tu dia mungkin ada berapa ratus ataupun ya. So apabila kita belah dia sama ada kita belah secara melintang kan. So kita akan nampak So daripada gambar rajah ni saja pun telah menunjukkan rupa keminyakan nak kata kelapa sawit ni memang penuh dengan minyak berbanding dengan kelapa biasa lah. Kelapa biasa tu pegang pun tak ada rasa minyak sangat kan, kecuali setelah diperah Okey, seperti biasa kita akan lihat buku teks terlebih dahulu. Okey, sila buka buku teks. Okey, buku teksnya muka surat 137 4.4 kelapa sawit dan kepentingannya terhadap pembangunan negara Okey, yang pertama sekali kita harus berbanggalah kerana Malaysia merupakan antara negara pengeluar minyak kelapa sawit yang terbesar di dunia. Okey. Pernahkah anda mengunjungi ladang kelapa sawit yang digelar sebagai tanaman emas kan? Adalah rupa buah tu macam kemerah-merahan kan, seperti emas lah. Dan memerhatikan buah kelapa sawit yang berwarna perang keemasan apakah yang terkandung di dalamnya Okey, so kita akan lihatlah Okey, okey, yang pertama ialah struktur Okey, gambar 4.8. So 4.8 tu di mana? Yang ni sebelah ni Okey, ini ialah rupa buah kelapa sawit yang telah dipotong secara menegak. Okey, so ini ialah tugasan kamu nanti Kamu akan lukis mula di dalam tugasan yang cikgu bekalkan di Google Classroom. Okey, kamu lukiskan struktur jadi struktur utamanya ada 3 tu lah. Okey, yang di luar tu ialah sabut kan, yang di luar So ini sabut. Kemudian yang mana putih di dalam tu kadang-kadang orang makan tu kan. So yang itu adalah isi rong isi rong Kemudian yang keras sedikit tu itu ialah tempurung So ada sabut, ada isi rong dan ada tempurung Okey, so itu 3 struktur yang kamu perlu tahu Okey, seterusnya. Okey. Jadi bagaimana yang paling berminyak bahagian mana yang paling berminyak? Bahagian sabut mempunyai kandungan minyak kelapa sawit yang paling banyak. Sabut kan kat luar tu. Sebab itu kalau kamu pegang kelapa sawit tu, kau pegang saja pun kan dah rasa berminyak Maksudnya kandungan minyak dia sangat kaya. Okey, manakala bahagian isi rong mengandungi minyak sawit yang bermutu tinggi. Isi rong tu dalam tu lah kan. Kalau kita lihat isi kelapa sawit tu lah. Okey, dia sikit tapi dia mempunyai kualiti yang sangat tinggi Dan bahagian tempurung tidak mengandungi minyak Bahagian tempurung ni just sebagai dia punya cover je lah. Okey, so bagaimana kita nak mendapatkan minyak daripada kelapa sawit? Okey, itu dikenali sebagai proses pengekstrakan pengekstrakan. Okey, ekstrak maksudnya kita leraikan, ceraikan, keluarkan. Itu maksud ekstrak. Jadi buah kelapa sawit yang telah matang akan dipungut dan dihantar ke kilang untuk pengekstrakan minyak. Kan kita lihatlah di kawasan kita ni pun ada kilang kelapa sawit kan, dikumpulkan dan di situ dan pastinya kalau kamu perasan bau keadaan di sekelilingnya tak menyenangkan lah. So sebenarnya dia adalah bau minyak kelapa sawit tersebut yang asli. Okey, so yang pertama sekali so apa yang dibuat ialah dia akan melakukan proses pensterilan. Apa itu pensterilan? Pensterilan tu maksudnya kita nak bersihkan dia, kita cucikan dia ataupun kita
nyahkan dia dengan menggunakan dengan menggunakan steam lah. Jadi tandan buah kelapa sawit disediakan menggunakan steam. Steam maksudnya dia menggunakan wap yang suhu yang tinggi. Kemudian steam juga dapat melembutkan sabut buah kelapa sawit dan memudahkan buah ditanggal daripada tandan. Biasalah kan. Maksudnya kita panaskan, kita orang Kedah panggil kita layarkan kan, layar dengan api lah. Tapi yang ni bukan layar dengan api, dia layar dengan steam. Maksudnya dipanaskan dengan steam supaya dia akan jadi lembut. Kan, satu benda yang di steam kan dia memang akan lembut. Okey, kemudian dia akan menyahkan segala bakteria dan sebagainya. Okey, kemudian bila dah lembut, kita akan tanggalkan, iaitu proses penanggalan. Apa yang nak ditanggalkan ialah buah kelapa sawit ditanggal daripada tandannya. Okey, dalam mesin pelerai. Maksudnya buah-buah yang kecil-kecil tu dia akan tanggal daripada tandan. Kemudian yang ketiga, pencernaan. Pencernaan tu bagaimana? Buah kelapa sawit dipanas sekali lagi dan dikacau dengan batang pemutar. Okey, untuk apa? Untuk mengoyakkan sabut dari buah biji. Sabut dan biji buah diasing dengan tindakan seterusnya. Okey, so apabila telah terasing, sabut telah tertanggal, biji buah juga telah terasing pada satu bahagian lain. Okey, dia akan diproseskan. Sebab sabut mengeluarkan minyak juga dan biji buah ataupun isi juga mengeluarkan minyak. Okey, jadi untuk sabut kita buat bagaimana? Untuk sabut, pengekstrakan minyak kelapa sawit. Sabut diperah dengan menekan. Okey, sebab sabut ni lembut kan. So bila sabut ni lembut, dia ditekan dengan hidrolik. So tekan je lah, kita press kan, atau penekan skru untuk mengeluarkan minyak. Okey, bila minyak tu telah keluar, sudah pasti dia bercampur dengan serbuk, sodak dan sebagainya. So dia perlu dituras. Turas ialah ditapis. So gantian sabut diasing daripada minyak kelapa sawit melalui penurasan. Dan akhir sekali proses penulinan. Penulinan minyak kelapa sawit ditulis sebagai langkah berikut. Dimasukkan dengan asid fosforik, ditambah untuk menghilangkan kotoran. Asid fosforik dimasuk untuk menghilangkan kotoran yang ada di dalam minyak tersebut. Sebab dia dah ditekan bercampur dengan sekedap-sekedap. Kemudian warna dilunturkan melalui proses pemvakuman. So warna sebab itu kita akan lihat warna minyak kelapa sawit ni ada yang kuning pekat, ada yang kuning jernih, ada yang so ikut grade masing-masing lah. Kemudian steam dialihkan untuk menyingkir asid. Kemudian steam dialihkan sekali lagi untuk menyingkir asid yang menyebabkan minyak menjadi masam. Sebab kalau tak buat begini, minyak dalam botol yang telah dibotol tu dia mudah ataupun cepat menjadi masam. Okey, bagi biji buah pula macam mana biji buah tu macam mana? So biji ni pengekstrakan minyak kelapa sawit daripada isi rong, daripada isi tadi. Tempurung yang mengandungi isi rong dikukus pada tekanan tinggi. So dikukus maksudnya di steamkan lagi dengan lebih tinggi suhu. Sebab apa? Sebab tempurung ni keras. Okey, dan pada tekanan tinggi. So bila tekanan tinggi dia akan melembutkan. Kemudian tempurung dipecahkan dan isi rong diasingkan. Okey, so isi dan juga tempurung diasingkan dan isi rong dikeringkan. Isi rong dikeringkan dan minyak di dalamnya diekstrakkan kan. So dijemur lah, dikeringkan tu. So ini yang mengambil masa sedikit. Okey, so itu ialah proses bagaimana nak mendapatkan minyak daripada sebiji buah kelapa sawit. Okey, jadi kegunaan. Okey, kegunaan ni kamu pun tahu minyak kelapa sawit ni banyak digunakan kerana dia mengandung bahan-bahan berkhasiat yang sangat tinggi. Selain dijadikan minyak masak, industri oleokimia yang pesat berkembang menggunakan minyak kelapa sawit untuk mengeluarkan pelbagai barang kegunaan industri dan domestik. So antaranya ialah apa dia? Margarin. Okey, minyak masak kita tahu. Coklat. Dalam coklat pun ada banyak minyak kelapa sawit. Okey, kemudian apa lagi? Kek. Aiskrim. Sebab itu kalau aiskrim bekas dan sebagainya, kalau kamu nak lihat minyak tu keluar ke tidak okey, biasa kita letak dalam peti ais kan, dia akan beku. Okey, cuba kamu angkat keluar, letak di atas meja atau letak dalam cawan, kamu akan lihat keminyakan tu akan terserlah. So masa itu kalau kamu sanggup makan, makanlah. Kalau tak sanggup pun nampak macam berminyak tu, memang sebab ia adalah minyak kelapa sawit. Dan minyak sapi sayuran krim berasaskan sayuran. So nama minyak sapi memanglah, tapi dia juga mengandungi minyak kelapa sawit. Kemudian apa lagi dalam lain-lain produk so dalam sabun, barang kosmetik, barang pharmaceutical, ubat-ubatan, lilin, minyak pelinci, minyak pelinci pun ada dakwat, so dia menggunakan unsur daripada minyak kelapa sawit. Jadi bahan khasiat minyak kelapa sawit. So apa khasiatnya dalam minyak kelapa sawit ni?
Jadi minyak kelapa sawit ialah lemak tak tepu okey. Kita ingat lagi hari tu. Okey, lemak tepu, lemak tak tepu kan. Lemak tepu ialah daripada sumber haiwan kan. Lemak tak tepu daripada sumber tumbuhan daripada tumbuhan yang tidak mengandungi kolesterol. Okey, so jelas di sini minyak kelapa sawit tidak ada kolesterol. So jangan takutlah untuk makan minyak kelapa sawit, tapi biarlah minyak kelapa sawit yang asli kan. Kalau minyak kelapa sawit yang telah diguna di recycle kan ataupun telah dicampur dengan lain-lain, maka dia banyaklah kolesterolnya. Okey, selain itu minyak kelapa sawit yang berwarna merah kaya dengan beta karotina. Okey, vitamin A dan vitamin E. Kesemua ini merupakan pengganti oksidan. So ini sangat penting ni. Ya, pengganti oksidan antioksidan lah yang memain peranan penting dalam pencegahan kanser. Nampak tu? Penting tu dia mengelakkan kanser. Okey, kemudian kajian menunjukkan bahawa minyak kelapa sawit meningkatkan paras kolesterol yang berfaedah. Dia kolesterol pun ada kolesterol yang baik kan, iaitu kolesterol HDL kan. Dan menurunkan paras kolesterol yang berbahaya iaitu LDL dalam darah So HDL diperlukan. Kolesterol HDL diperlukan, dia baik untuk kesihatan. Tapi LDL low. Yang H tadi high kan, kolesterol lemak tinggi dan kolesterol lemak rendah. Kajian juga menunjukkan bahawa minyak kelapa sawit dapat mengurangkan kecenderungan pembukaan darah dalam arteri. Pembukaan darah yang tidak normal menyebabkan trombosis, iaitu penyumbatan arteri oleh keturun darah. Jadi maknanya minyak kelapa sawit ni sebenarnya membantu untuk mengelak penyumbatan saluran darah dalam jantung, arteri dan sebagainya. So minyak kelapa sawit dapat merendah kejadian trombosis kerana dapat mengawal peratusan hormon thromboxane dan prostacyclin dalam darah. So dia mengawal ataupun dia dapat merendahkan penghasilan peratusan hormon yang berada di dalam badan. Jadi untuk itulah maka aktiviti penyelidikan kelapa sawit oleh institusi tempatan banyak dilakukan. Jadi industri kelapa sawit merupakan antara penjumak utama dalam sumber ekonomi negara. Jadi industri ini juga telah mewujudkan banyak peluang pekerjaan dalam sektor pertanian. Hal ini telah dapat dipertingkatkan pendapatan penduduk di kawasan luar bandar. Jadi kalau kita lihatlah banyak kawasan-kawasan yang dibuka di Teroka kebanyakan diusahakan oleh Felda kan. So dia mengusahakan kajian tentang itu. So apa nama institusi-institusi yang terlibat yang sangat popular? So antaranya ialah Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB kemudian Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian MARDI kemudian Felda kemudian FEKRA institusi yang terlibat yang memain peranan penting antara aktiviti penyelidikan dan penggunaan termasuklah yang ini kamu kena ingatkan sebab nanti akan ditanya apakah peranan. Jadi ini kena ingat so ini kena catat. So yang pertama ialah mempertingkatkan kualiti. Kemudian mengoptimalkan penggunaan tanah. Maksudnya tanah itu tidak terbiar dengan hutan begitu saja ataupun tanaman yang tidak mendatangkan hasil yang agak lumayan. Kemudian mengembang dan memperbaiki kegunaan semasa. Kemudian mencari kegunaan baru sentiasa R&D bahagian penyelidikan itu sentiasa mencari apakah lagi kegunaan selain daripada minyak masak. Kemudian menyebarkan maklumat khas tentang kebaikan dan kegunaan minyak kelapa sawit dalam pasaran antarabangsa. Jadi inilah tugas institusi-institusi yang yang dilantik so MPOB ulang balik MARDI, Felda dan juga FEKRA kemudian apa lagi? Ini kamu boleh baca nantilah. Jadi potensi kegunaan kelapa sawit selain dijadikan minyak masak, minyak kelapa sawit dapat digunakan untuk menghasilkan pelbagai jenis barangan yang tadi kita lihat dan ada juga di antara yang mengatakan ia boleh digunakan sebagai bahan api bahan api kenderaan satu ketika nanti mungkin minyak petrol dah tak ada lah. Jadi minyak kelapa sawit lah yang dikenali sebagai biodiesel daripada minyak sawit Minyak sawit juga digunakan untuk menghasilkan minyak pelincir Hakikatnya minyak kelapa sawit mempunyai potensi kegunaan yang sangat luas Usaha penyelidikan dan pembangunan yang berterusan perlu dilakukan dan kegunaan minyak kelapa sawit yang baharu. Jadi itu di antara apa yang terkandung berkenaan dengan minyak kelapa sawit. Sekarang kita beralih kepada buku amali. Buku amali muka surat 84 4.10. So kita ulang balik struktur kelapa sawit
Yang tiga tadi. Sabut, tempurung dan isi rong. Bagi sabut, masukkan minyak yang paling banyak. Isi rong yang minyak bermutu tinggi. Dan tempurung tidak ada minyak lah. Tidak ada minyak. Okey, itu bagi struktur. Okey, yang ini kamu akan lukiskan nanti ya. Lukis, label dan nyatakan fungsi bagi setiap di dalam Google Classroom tu nanti. Okey, kemudian pengisrakan. Jadi kita lihat proses pengisrakan. Okey, yang pertama ialah proses pensterilan. Pensterilan tu maksudnya kita menyah. Kita menyah dan melembutkan. Menyah apa? Menyah bakteria kan. Disterilkan. Kemudian yang kedua kita tanggal. Bila dah lembut kita tanggal lah di antara buah dengan tandan. Okey, diasingkan. Kemudian pencernaan, kita cernakan maksudnya buah kelapa sawit itu dihancurkan. Dihancurkan. Kemudian yang seterusnya setelah dihancur, kita akan ekstrak. Kita akan ekstrak minyak, diekstrak daripada pulpa dengan menggunakan tekanan hidrolik. So ini hanya khas untuk sabut tu saja. Okey, bagi isi rong dia di steam sekali lagi, dihancurkan sekali lagi dengan kaedah tadilah yang ada dalam buku teks tadi. Okey, kemudian bila dah ekstrak, pastinya minyak itu bercampur dengan seredak dengan apa-apa saja kotoran lah. Okey, so dia perlu ditapis. Minyak ditapis bagi mengasingkan zarah-zarah pepejal. Okey, dan akhir sekali penulinan. Steam dialirkan melalui minyak untuk menyingkir asid, menyebabkan bau, diartikan dengan menghilangkan warna dan sebagainya. Okey, so itu proses. Okey, kegunaan. So tadi pun dah beritahu. Satu ialah minyak masak. Kedua ialah margarin. Okey, kemudian tiga susu pekat. Okey, kemudian sabun, krim rambut dan juga lilin. Dan ada banyak lagi lah. Okey, kemudian tandakan dia kelas yang mana, lemak mana. So dia adalah lemak tak tepu. So tak tepu. So maknanya sebab apa tak tepu? Sebab dia adalah sumber daripada tumbuhan. Kemudian minyak kelapa sawit mengurangkan kecenderungan pembukaan darah arteri yang dikenali sebagai trombosis. Tadi kita dah buat kan. Okey. Dan dalamnya juga mengandungi beta karotina, memberi warna jingga merah kan, minyak kelapa sawit. Okey, nanti kamu cari apakah kegunaan beta karotina yang ada di dalam minyak kelapa sawit. Okey. Okey, kemudian vitamin apa yang terlibat? Okey, so oleh kerana di dalamnya mengandungi vitamin A, so dia mencegah daripada rabun malam. Kemudian dia juga mengandungi vitamin E, iaitu mencegah penyakit jantung kan. Okey, so itu yang baguslah. Okey, jadi itu sahaja dari tajuk ini dan sebolehnya dalam Google Classroom tu nanti ada dua tugasan. Yang pertama ialah melakarkan struktur kelapa sawit, melakarkan struktur serta tu fungsi dia. So struktur tadi ada tiga kan, bermula dengan sabut, kemudian tempurung, kemudian isi rong kan. So nyatakan fungsi bagi setiap satu. Dan yang kedua tugasannya ialah proses pengekstrakan kan, yang bermula dengan pensterilan kan, yang tadi kan, bermula dengan pensterilan dan diakhiri dengan penulinan. So ada 6 step. Ada 6 step asas bagi mendapatkan minyak yang berkualiti daripada minyak kelapa sawit. Okey, itu saja. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.